This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung 9.2 ekologi populasi. Hari ini kita nak present pasal faktor yang mempengaruhi taburan populasi. Okey, faktor yang pertama adalah suhu. Okey, suhu optimum untuk pertumbuhan-tumbuhan adalah 25 hingga 30 darjah Celsius. Okey, kalau suhu tu meningkat dari aras normal, dia akan menyebabkan enzim ternyah hasil dan proses biokimia dalam pertumbuhan akan terganggu. So, proses biokimia yang terganggu tu adalah contohnya kadar transpirasi akan meningkat, kadar fotosintesis akan berkurang dan juga pertumbuhan tumbuhan akan terencat. Okey, faktor yang kedua adalah suhu. Air. Satu lagi. Kalau suhu menurun, enzim akan ternyah hasil sekaligus dia akan menyebabkan proses biokimia tu akan perlahan. Okey, faktor yang kedua air. Air ni penting untuk proses hidup tumbuhan, contoh macam untuk buat proses fotosintesis dan juga pengangkutan bahan. So, kalau air tu kurang dekat sesebuah kawasan pertumbuhan tumbuhan, dia akan menyebabkan kepadatan tumbuhan tu rendah dan juga taburan populasi dia akan rendah. Contoh kawasan yang kurang air tu adalah contohnya gurun. So, kalau kita tengok dekat gurun, kaktus dia yang hidup. Tak banyak tumbuhan yang boleh hidup dekat gurun. Okey, yang ketiga adalah cahaya. Cahaya ni dia penting untuk proses fotosintesis. So, kawasan yang kurang cahaya, dia mempunyai bilangan tumbuhan yang sedikit. Okey, yang keempat, pH tanah. Tanah ni dia penting untuk penyerapan nutrien. So, kalau tanah yang terlalu berasid atau beralkali, dia akan mengurangkan kadar penyerapan nutrien. Pertumbuhan pokok pula dia akan terjejas sebab kekurangan nutrien. Kandungan garam mineral. Faktor yang kelima adalah kandungan garam mineral. Okay, kandungan garam mineral ni dia penting untuk penyerapan air secara osmosis oleh akar. So, kalau kandungan garam tinggi dalam tumbuhan, ia akan menyebabkan tumbuhan tu kehilangan air melalui osmosis. So, mineral diperlukan untuk penghasilan enzim, protein dan juga nukleotida. Contoh mineral yang diperlukan tu adalah fosforus yang akan digunakan untuk membentuk fosfolipid. Yang seterusnya adalah kesan kepada haiwan. So, pertama adalah suhu. Kawasan bersuhu tinggi, dia akan mempunyai bilangan haiwan yang kurang. Okay. Kedua, air. Haiwan dia akan banyak dan menumpu di kawasan yang mencukupi air kerana dia nak sejukkan badan dan juga untuk tujuan minuman dia lah. Yang ketiga, tempat untuk membiak. Ya? Boleh landscape kan slide tak? Sebab tak nampak. Oh, besarkan slide. Okey, minta maaf. Maksudnya melentangkan dia. Minta maaf. Okay, thank you. Okey, lepas tu faktor yang keempat adalah bekalan makanan. Okey, so bekalan makanan ni penting kepada kemandian haiwan sebab memandangkan haiwan ni adalah haiwan heterotroph. So, dia memerlukan makanan daripada sumber luar untuk jana tenaga. Ini tadi maksud saya. Okey, lepas tu ni adalah corak taburan populasi. Ada 3 corak taburan populasi iaitu berkelompok, rawak dan juga sekata. So, berkelompok dia membentuk kumpulan yang terpisah kerana sumber kawasan tersebut dia punya sumber tu tidak sekata. Okay. Lepas tu rawak, corak yang kedua adalah rawak. Dia adalah corak bebas. Organisma tu dia membentuk corak yang bebas sebab spesies dia tu tak berinteraksi antara satu sama lain. Yang ketiga, corak yang sekata. Organisma tu dia tersebar di seluruh kawasan
sebab setiap individu tu dia bersaing untuk dapatkan sumber yang terhad, sumber makanan yang terhad. Okay. Laju sangat ke? Okay je. Okay. Lepas tu anggaran saiz populasi ada dua faktor penting untuk dalam kajian ekologi populasi, iaitu yang pertama adalah saiz populasi dan juga kepadatan populasi. Okey, persempelan kuadrat ni saiz populasi itu adalah bilangan organisma yang terdapat dalam sesebuah populasi. Yang kedua, kepadatan populasi itu pula adalah bilangan individu sesuatu spesies per unit keluasan habitat. Okey, jadi cara kita nak anggar sesuatu populasi dalam sesuatu kawasan tu, kita gunakan teknik persempelan kuadrat. So persempelan kuadrat ni dia merupakan teknik untuk anggar kelimpahan dan juga corak taburan organisma tertentu yang duduk dekat dalam kawasan tersebut. Sekejap ya. Teknik persempelan kuadrat ni dia akan anggar saiz populasi tumbuhan daratan atau haiwan tidak aktif atau bergerak dengan haiwan yang bergerak dengan amat perlahan. So bilangan organisma dalam kawasan kuadrat merupakan sampel yang mewakili keseluruhan kawasan yang dikaji. So data yang dah diperolehi tu dia akan digunakan untuk anggar populasi kawasan kajian. Kuadrat tu maksud dia adalah struktur rangka berbentuk segi empat yang sama yang diperbuat daripada kayu atau plastik, besi atau plastik. Okay. Kuadrat ni biasanya dia dipecahkan kepada beberapa bahagian yang sama besar untuk anggarkan peratus litupan suatu spesies. Saiz kuadrat dia bergantung kepada jenis dan saiz organisma, keluasan kawasan, taburan serta kepadatan tumbuhan untuk kajian. Sebagai contoh, kuadrat 1 meter persegi untuk menganggar populasi tumbuhan di padang sekolah. Okay, so teknik persempelan kuadrat ni dianggarkan frekuensi, kepadatan dan juga litupan. Okay, so frekuensi ialah kebarangkalian untuk memperoleh individu dari sesuatu spesies tumbuhan dalam setiap kuadrat. Sorry. Cara nak kira frekuensi ni adalah bilangan kuadrat yang mengandungi spesies yang dikaji tu bahagi dengan jumlah bilangan kuadrat yang digunakan. Lepas tu kita akan darabkan dengan 100%. Lepas tu kepadatan tu adalah bilangan individu purata sesuatu spesies per unit luas kawasan kajian. So cara nak kira dia adalah kepadatan sama dengan jumlah bilangan individu spesies yang dikaji dalam semua kuadrat. Kita akan bahagikan dengan jumlah bilangan kuadrat yang digunakan darab dengan luas suatu kuadrat. Lepas tu litupan tu merupakan luas permukaan tanah yang dilitupi oleh pucuk tumbuhan spesies tersebut. Peratus litupan ialah peratus permukaan tanah yang dilitupi oleh tumbuhan. So peratus litupan sama dengan luas kawasan yang diliputi oleh spesies yang dikaji dalam semua kuadrat bahagi dengan jumlah bilangan kuadrat yang digunakan darab dengan luas satu kuadrat dan kita akan darabkan dia dengan 100%. Okey, lepas tu ini adalah kaedah tangkap tanda lepas tangkap semula. Okey, kaedah tangkap tanda lepas tangkap semula ni dia boleh anggar saiz populasi organisma yang bebas bergerak dalam satu kawasan yang dikaji. Okey, contohnya macam musang, ikan hiu, siput, ulat gonggok, serangga dan juga rama-rama.
Kaedah ni ada beberapa langkah. So langkah yang pertama dia, haiwan dikanji tu dia akan ditangkap secara rawat dalam kawasan kajian. Lepas tu bilangan haiwan akan yang ditangkap tu dia akan dicatatkan. Kemudian setiap haiwan yang ditangkap akan ditanda. Contohnya dengan menggunakan pewarna kuku, cat atau dawat India. Lepas tu haiwan yang telah ditanda dia akan dilepaskan semula ke kawasan kajian. Kemudian selepas satu jangka masa tertentu, tangkapan kedua dibuat secara rawat di kawasan kajian sama. So akhir sekali jumlah semua haiwan dalam tangkapan kedua iaitu bilangan haiwan yang bertanda dan tidak bertanda dia akan dicatatkan. Ini adalah kaedah tangkap tanda lepas tangkap semula. Kita dah habis bab 9. So kita akan sambung dengan bab 10. Okay, kita akan sambung bab 10 iaitu kelestarian alam sekitar. Kelestarian alam sekitar ni maksud dia adalah keadaan alam sekitar yang kekal sama tanpa mengalami masalah kekurangan atau penurunan sumber semula jadi dan kualiti alam sekitar yang terjamin untuk satu tempoh masa yang panjang. Kelestarian alam sekitar ni dia memastikan keperluan masa ini dipenuhi tanpa menjejaskan keperluan generasi akan datang. So penting untuk kita jaga kelestarian alam sekitar ni supaya generasi akan datang tu tidak dia punya alam sekitar tu tidak mudarat. Lagi satu kepentingan untuk kelestarian alam sekitar ni supaya kesihatan kita terjamin. Okay. Seterusnya ancaman alam sekitar. Okay, so ancaman alam sekitar ni dia sekejap ya. Kelestarian alam sekitar ni populasi manusia telah timbulkan konflik antara keperluan untuk memenuhi kehendak manusia dengan keperluan untuk memelihara alam sekitar. So, salah satu strategi untuk melestarikan alam sekitar adalah dengan penggunaan tong kita semula. Strategi ni dia boleh kurangkan penggunaan sumber yang tidak boleh diperbarui. Inilah contoh tong dia. Yang biru tu untuk kertas, coklat untuk kaca, jingga untuk logam dan juga plastik. Ancaman alam sekitar dia berpunca daripada aktiviti manusia terhadap ekosistem. Kalau ancaman dan kemusnahan alam sekitar ni berlaku secara berterusan, dia akan memberikan kesan negatif kepada kita punya kehidupan di bumi ni. Okay. Seterusnya perubahan iklim. Okay. Perubahan iklim ni dia merujuk kepada perubahan suhu bumi, taburan hujan dan juga perubahan angin secara drastik. Perubahan ni boleh dilihat daripada fenomena kesan rumah hijau. Okay. So cerita dia macam ni. Bila cahaya matahari dia masuk ke bumi, bukan kan banyak kan, tapi ada sebahagian tu dia akan dipantulkan balik ke atmosfera. Jadi yang dipantulkan balik ke atmosfera tu dia adalah dalam bentuk inframerah. Jadi yang masuk ke dalam bumi tu dia akan ada pembebasan tenaga. So masa pembebasan tenaga tu kebanyakan daripada dia akan diserap oleh gas rumah hijau. Contohnya macam gas karbon dioksida, gas metana, gas nitrogen oksida dan juga CFC iaitu klorofluorokarbon. Yang ada dekat atmosfera bumi kita ni lah. Lepas tu
tenaga haba yang tak dipantulkan ni, dia akan pastikan suhu bumi kita ni tak terlalu sejuk untuk kemandian organisma. Okay, kebanyakan organisma, contohnya macam gas karbon dioksida, dia terbentuk secara semula jadi. Jadi, aktiviti manusia telah menyebabkan kepekatan gas-gas ni dia meningkat dengan lebih banyak meningkat dan lebih banyak tenaga haba terperangkap. Lepas tu, suhu bumi dia meningkat dan fenomena ni dikenali sebagai kesan rumah hijau. Contohnya macam pembakaran api fosil, iaitu gas rumah hijau yang terlibat tu adalah gas karbon dioksida dan nitrogen oksida. Yang kedua, aktiviti penyahutanan iaitu menyebabkan gas karbon dioksida. Yang ni adalah contoh fenomena El Nino disebabkan oleh cuaca panas yang melampau yang boleh menyebabkan kemarau. Dan yang ni adalah fenomena La Nina yang disebabkan oleh hujan lebat yang luar biasa yang sehingga mengakibatkan banjir yang serius. Lepas tu kita masuk penyahutanan dan juga kehilangan biodiversiti. Penyahutanan tu maksud dia adalah penebangan pokok secara besar-besaran. Penyahutanan ni adalah dia penyebab utama kita kehilangan biodiversiti. Kehilangan biodiversiti ni dia disebabkan oleh manusia ni dia nak gunakan alam sekitar ni untuk tujuan pembangunan. Okay, so tujuan aktiviti dan juga kesan negatif aktiviti penyahutanan. Pertama, memperolehi bala untuk tujuan pembinaan, pembuatan perabot dan juga kertas. So, bila kita tebang-tebang pokok, akan ada hakisan tanah, menyebabkan banjir dan kilat. Seterusnya, aktiviti penyahutanan melumbuh mineral, membuka kawasan untuk menjalankan aktiviti pertanian dan juga membina kawasan perumahan dan jalan raya. So, aktiviti ni semua dia akan menyebabkan kita kehilangan biodiversiti, mengganggu kita nitrogen, kita air dan juga kita karbon. Lepas tu akhir sekali kehilangan kawasan tadahan air. Perubahan global ni dia berlaku disebabkan oleh kita kehilangan biodiversiti. So, cara kita kehilangan biodiversiti tu adalah dengan contohnya selain daripada yang tadi tu adalah contohnya dengan selain daripada penyahutanan tu kita ada macam pemburuan hidupan liar secara haram yang membawa kepada kepupusan spesies sebab diorang nak guna hidupan liar ni untuk pembangunan industri macam makanan dan juga perubatan. Other than that, kejadian hujan asid yang menyebabkan pH rendah dan hidupan yang akuatik tu yang ada dalam air tu bila dia terkena hujan asid ni dia menyebabkan diorang tak boleh nak mengekalkan kemandian spesies diorang sebab pH air tu rendah, dia berasid. Lepas tu eutrofikasi. Eutrofikasi ni adalah proses sesuatu ekosistem air yang menjadi kaya dengan nutrien yang menyebabkan perubahan struktur ekosistem tersebut. So, kesan daripada eutrofikasi ni dia akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan alga, kematian hidupan akuatik dan juga kemerosotan kualiti air.
Contoh yang menyebabkan eutrofikasi ni, fenomena eutrofikasi ni berlaku adalah disebabkan oleh penggunaan baja nitrat dan fosfat yang berlebihan dalam aktiviti pertanian. So macam ni dia boleh berlaku adalah macam ni. Lebihan sisa nitrat tu dan fosfat yang ditabur ke atas tanah tu dengan dosa yang berlebihan tu, bila terkena air hujan, dia akan mengalir kat dalam sungai. Lepas tu bila dia mengalir dalam air sungai, peningkatan nitrat dan fosfat dia akan merangsang pertumbuhan alga dengan pesat sampai dia tutup permukaan air. Lepas tu keadaan air yang macam tu kita panggil dia sebagai eutrofikasi. Okay, bila eutrofikasi ni berlaku, dia akan kurangkan sinaran cahaya matahari ke dalam air. Penembusan cahaya matahari tu kurang dalam air. Jadi bila benda ni berlaku, hidupan akuatik dalam air tu macam tumbuhan dan juga haiwan, especially tumbuhan lah, dia tak boleh nak buat proses fotosintesis. Dan juga kandungan oksigen terhadap dalam air tu dia akan jadi rendah. Okay. Bila benda-benda ni berlaku, diorang tak cukup itu, tak cukup ini, hidupan dalam air tu dia akan mati. Okay, bila dia mati, siapa yang urai dia? Yang urai dia tu kan adalah pengurai tu adalah bakteria kan. So bakteria tu jumlah bilangan bakteria tu dia akan meningkat. Bila benda tu meningkat, pengurai tu dia meningkat, dia akan menyebabkan pengurangan oksigen berlaku. Sebab pengurai ni dia nak kena guna oksigen yang banyak untuk mengurai organik. Faham tak? Maksudnya semakin banyak pengurai dalam air tu, semakin kurang oksigen dalam air. Semakin kurang pengurai dalam air, semakin banyak oksigen dalam air. Lepas tu kepoluan oksigen biokimia ataupun BOD ialah jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisma seperti bakteria dan juga kulit untuk menguraikan bahan organik dalam air. Lepas tu ini faham kan? Kalau tahap BODi tinggi menunjukkan kualiti air itu rendah sebab banyak pengurai. Bila banyak pengurai, macam tadi tu lah, oksigen banyak digunakan. Bila tahap BODi tu dia rendah, maksudnya kualiti air dia tinggi sebab tak banyak bakteria dalam tu yang nak gunakan oksigen tu untuk proses mengurai lah. Oksigen. Pencemaran ada 3, udara, terma dan juga bunyi. Pencemaran udara ni terjadi disebabkan oleh peningkatan bahan pencemar lah. Contohnya macam gas, asap, debu dan juga habuk. Okey, bahan pencemar gas selalunya berpunca daripada kenderaan lah. Dari gas exhaust. So dalam gas exhaust tu dia ada gas nitrogen oksida, gas karbon monoksida dan juga plumber. Lepas tu bahan pencemar asap yang daripada kilang tu, dalam asap daripada kilang tu dia ada gas sulfur dioksida, gas nitrogen oksida dan juga debu. Lepas tu pembakaran. Asap yang terbebas disebabkan oleh pembakaran tu, dalam asap tu ada gas karbon dioksida dan juga asap dan jelaga. Lepas tu pencemaran terma.
Pencemaran terma ni dia merujuk kepada kemerosotan kualiti air akibat daripada penyikiran haba yang berlebihan ke dalam air disebabkan oleh proses yang mengubah suhu air. Okey. Air ni fungsi air ni adalah sebagai ejen penyejuk untuk generator kilang. So air dia akan serap haba dari generator. Bila diserap bila air serap haba daripada generator, air tu akan jadi panas. So air yang panas tu dia akan disalurkan ke tasik dan juga sungai. So dia menyebabkan pencemaran terma. So keburukan pencemaran terma ni dia adalah membahayakan kehidupan organisma dan juga alam sekitar. Lepas tu dia peningkatan suhu air tu dia akan mengganggu proses biokimia dan di dalam organisma akuatik. Betul lah. Contohnya peningkatan suhu air dapat menyebabkan teluk ikan berkemungkinan menetas lebih awal atau gagal menetas. Ada certain species peningkatan suhu air secara mendadak boleh menyebabkan kematian serta-merta. Bagi organisma seperti alga, suhu yang lebih tinggi akan menggalakkan pertumbuhannya. Pertumbuhan alga akan seterusnya meningkatkan tahap BOD air, which is so bad lah. Pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi ialah pencemaran yang mengganggu serta mendatangkan keburukan kepada kesihatan manusia. Bunyi kenderaan, aktiviti pembinaan, mesin pertanian dan juga industri serta bunyi muzik yang kuat dari majlis kerajaan merupakan satu bentuk pencemaran bunyi. Pendedahan kepada bunyi bising yang berterusan ni dia akan menyebabkan masalah kesihatan berkaitan dengan tekanan. Contohnya tekanan darah tinggi, penyakit kardiovaskular, kemurangan dan juga sakit kepala. So, bila banyak sangat bunyi, kita akan stres. Sebab tu, bila stres, banyak penyakit. Kita boleh hidap banyak penyakit. Lepas tu, ledakan pertumbuhan populasi manusia. Okey. Ledakan pertumbuhan populasi ialah peningkatan jumlah manusia yang tinggal di kawasan tertentu. Disebabkan manusia ni banyak sangat dekat muka bumi ni, manusia ni akan membuat kerosakan yang menyumbangkan pada pengurangan sumber alam sekitar yang cepat. Contohnya, diorang akan buat penyahutanan, kehilangan biodiversiti dan juga pemanasan global. Kehilangan biodiversiti tu yang tadi kita bincangkan tu, yang pemburuan, lepas tu asap-asap bagai tu, yang tu lah. Okey, ini tak berapa penting. Lepas tu 10.2, pemeliharaan dan juga pemulihan. Pemeliharaan ekosistem adalah usaha untuk kita lindungi komponen-komponen dalam satu ekosistem supaya kita boleh kekalkan keadaan semula jadi dia. Okey, contoh salah satu langkah pemeliharaan adalah dengan mewartakan hutan simpan untuk mengekalkan keindahan semula jadi flora dan juga fauna. Hutan simpan dilindungi daripada sebarang aktiviti pembangunan. Okey, maksudnya tak ada sesiapa yang boleh membuat pembangunan dekat hutan simpanan ni sebab dia terpelihara. Okey, 90% daripada bahagian atas hutan simpanan, contoh 90% daripada bahagian atas hutan simpan belum diterokai dan menjadi tempat penyelidikan. So kenapa kita kena ada hutan simpan ni? Supaya kita boleh buat kajian kat situ. Kalau macam semua hutan kena tebang, so kita tak boleh nak buat research. Bila tak boleh buat research, kita tak boleh nak bangunkan kita punya negara sendiri. So pemeliharaan pula
adalah usaha membaik pulih sumber-sumber alam sekitar seperti air, hutan, tenaga, udara, mineral dan lain-lain yang telah digunakan tanpa membiarkan sumber-sumber itu pupus. Okay, strategi pemulihan yang dijalankan adalah untuk memastikan komponen-komponen ekosistem yang terancam boleh diselamatkan. Ada dua jenis strategi pemulihan iaitu in situ dan juga ex situ. In situ, pemulihan in situ ni adalah untuk kekalkan spesies hidupan liar di habitat asalnya. Contohnya macam taman negara dan juga taman laut. Untuk pemulihan ex situ, dia memelihara spesies hidupan liar di luar habitat asalnya seperti macam zoo dan juga taman botani. Okay. Lepas tu pemulihan ekosistem. Pemulihan ekosistem ni bermaksud usaha-usaha untuk memperbaharui dan juga memulihkan ekosistem semula jadi yang merosot, rosak atau musnah akibat aktiviti manusia. Penanaman semula hutan dan penanaman tanaman tutup bumi merupakan antara langkah pemulihan yang boleh diambil untuk memastikan kesinambungan sumber alam bagi generasi yang akan datang. Lepas tu kita masuk 10.3, amalan dalam melestarikan alam sekitar. Okay, amalan ni dia bertujuan untuk pastikan penggunaan sumber-sumber semula jadi cukup buat masa sekarang dan untuk masa depan supaya dia boleh memberi manfaat kepada kehidupan bumi. Okay. Amalan yang menyumbang kepada kelestarian alam sekitar adalah contohnya macam pengangkutan mesra alam, penjibatan penggunaan tenaga, konsep 5R, lepas tu kawalan biologi dan juga penjibatan penggunaan air. Okay. Pengangkutan mesra alam. Okay, kita kena amalkan pengangkutan mesra alam ni supaya gas-gas, gala gas yang monoksida, nitrogen, whatsoever tu dia tidak terbebas banyak kepada atmosfera. Okay. Sebab kalau nak tahu, kita punya lapisan ozon sekarang lebih nipis daripada lebih nipis daripada nipis lah. Lepas tu penjimatan penggunaan tenaga. Sumber tenaga elektrik yang utama adalah daripada pembakaran bahan yang tidak boleh diperbarui iaitu bahan api fosil serta petrol dan diesel. So, kita kena gunakan tenaga elektrik secara berhemat untuk kurangkan pembebasan bahan pencemar seperti gas karbon monoksida. Konsep 5R, pembuangan bahan buangan dapat dikurangkan kalau kita amalkan konsep 5R tu, iaitu rethink, repair, reuse, reduce, recycle. Penggunaan tenaga alternatif yang boleh diperbarui. Tenaga yang boleh diperbarui maksud kita boleh jana tenaga tu dari sumber semula jadi seperti matahari, air, angin dan geoterma. Tenaga boleh diperbarui lebih bersih, mudah dan juga selamat. Lepas tu kita nak masuk status security makanan di Malaysia. Security makanan tu adalah jaminan makanan yang merujuk kepada jaminan ketersediaan makanan
jaminan capaian makanan dan juga jaminan penggunaan makanan. Komponen security makanan ada 4, iaitu ketersediaan makanan, menunjukkan keupayaan untuk dapatkan bekalan makanan yang mencukupi dengan kualiti yang baik dalam pasaran domestik maupun bekalan yang diimport. Kedua, akses makanan. Makanan mudah diperolehi bagi menampung keperluan diet yang bernutrisi. Yang ketiga, penggunaan makanan. Kemampuan untuk dapatkan nutrien yang mencukupi melalui pemakanan, air yang bersih serta pemprosesan dan penyediaan makanan. Yang keempat, kestabilan makanan. Setiap individu ada akses untuk mendapatkan makanan basic yang mencukupi pada setiap masa. Halal ni adalah elemen penting untuk tentukan status security makanan. So, makanan halal ni dia mestilah bersih, dibuat dalam persekitaran yang bersih dengan kaedah yang menitikberatkan kebersihan dan ketertiban dalam proses pembuatannya. Halal merangkumi semua perkara bermula dari ladang sehingga ke produk akhir makanan. Maksudnya dia halal tu bukan dari jenis makanan je. Maksudnya daripada mana sumber dia dapat tu. Kalau kata ayam tu ada tak dia bercampur-campur dengan kandang-kandang haiwan yang haram. Dia daripada A to Z lah, itu masuk halal. Dia selamat untuk dimakan dan bersih. Lepas tu 10.4 teknologi hijau. Teknologi hijau ni dirujuk kepada pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar serta alam semula jadi dan meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Penggunaan teknologi hijau penggunaan teknologi hijau dalam melestarikan alam sekitar. So, dia boleh meminimumkan degradasi alam sekitar. Kedua, dia ada pembebasan gas rumah hijau yang rendah atau SIFA. Dia selamat digunakan dan menyediakan persekitaran yang sihat dan lebih baik untuk semua hidupan. Dia menjimatkan tenaga dan juga sumber asli. Menggalakkan penggunaan sumber-sumber yang boleh diperbarui. Dasar teknologi hijau negara. Dasar teknologi hijau negara DTHN dilancarkan Julai 2009 untuk tekankan pertumbuhan ekonomi negara dan pembangunan mampan. Pembangunan mampan hendaklah memenuhi keperluan masyarakat kini tanpa mengabaikan keperluan generasi akan datang. DTHN ditubuhkan berasaskan 4 tonggak iaitu tenaga, alam sekitar, ekonomi dan juga sosial. Okay, ini bangunan hijau. Bangunan hijau ni adalah konsep pembinaan yang mencirikan teknologi mesra semula jadi. Matlamat utama konsep ini adalah untuk menggunakan sumber semula jadi iaitu tenaga, air dan juga bahan dengan cekap. Ini sumber semula jadi dan juga dia punya kegunaan. Sekejap ya. Okay, tenaga sekolah, kegunaan dia ada panel solar menukarkan tenaga solar kepada tenaga elektrik untuk pencahayaan dalam bangunan. Air, kegunaan dia untuk sebagai sistem pemenadahan air hujan digunakan semasa menyiram pokok dan juga mencuci tandas.
Lepas tu bahan pembinaan, kegunaan dia untuk menggalakkan penggunaan bahan kita semula. Dah ni kan belum? Belum. Dah tak? Belum. Lepas tu aplikasi sains sosial untuk menyelesaikan masalah dan cabaran alam sekitar. Ni. Bidang sains sosial adalah kaedah saintifik untuk kaji bidang kemanusiaan. Okay, so salah satu cabang dalam bidang sains sosial adalah pendidikan. So dalam rancangan Malaysia ketiga, penekanan terhadap pendidikan alam sekitar diperkenalkan dalam sistem pendidikan Malaysia. Pendidikan alam sekitar, tujuan dia adalah untuk membentuk satu generasi penduduk yang sedar dan mengambil berat terhadap keadaan alam sekitar serta masalah-masalah alam sekitar. Sebenarnya objektif dia untuk meningkatkan kesedaran individu dan masyarakat terhadap keadaan alam sekitar dan masalahnya. Lepas tu untuk memperoleh kemahiran untuk menyelesaikan masalah alam sekitar. Komunikasi merupakan komunikasi juga adalah salah satu daripada cabang bidang sains sosial yang memainkan peranan penting dalam menyelesaikan masalah dan cabaran alam sekitar melalui penggunaan media massa, risalah, majalah, poster dan juga filem. Okay. Sebagai contoh, kempen untuk galakkan penduduk mengurangkan penebangan pokok, kempen kesedaran untuk memelihara sumber air dan tanah, aktiviti gotong royong secara besar-besaran di kawasan perumahan, sekolah, taman rekreasi dan pantai serta pertandingan kebersihan dan keceriaan taman di sekolah atau di halaman rumah. Tamat.